Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kedua dalam silibus awak tahun 6. Tajuk kedua adalah berkaitan dengan hukum hamzah. Okey, tajuk ni berkaitan dengan hamzah sahaja. Hukum berkaitan dengan hamzah. Macam mana awak nak kenal hamzah di antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Dan cara nak baca. Bila awak jumpa huruf hamzah, macam mana cara nak baca dia. Dia ada cara bacaan dia. Jadi kalau awak tak faham, jadi awak akan baca dengan hentam lah. Hentam jadi salah baca bacaan baris dia tu. Okey. Hukum bacaan hamzah ini di antara kesalahan, kalau kesalahan yang besarlah, kalau di antara jahar, kesalahan yang berat kalau awak baca dalam solat. Kalau al-Fatihah kalau tak betul, jadi tak betul lah Fatihah awak. Tak sah solat. Sebab dia dikira dia bacaan ni huruf, tertukar huruf. Maksudnya bukan tertukar baris. Bila tertukar baris maka dia kira kesalahan berat kalau awak tak faham. Okey, hamzah terbahagi kepada dua. Tengok skrin semua. Hamzah terbahagi kepada dua. Hamzah lah. Okey, hamzah yang awak semua tahu, hamzah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah hamzah wasal dan yang kedua namanya hamzah qata'. Hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah wasal yang pertama dan hamzah qata' yang kedua. Okey, paling banyak dalam Al-Quran adalah hamzah wasal. Ini paling banyak ada dalam Al-Quran. Hamzah qata' ada juga, tak banyak sangat, tapi hamzah wasal lagi banyak. Okey, hamzah wasal maksudnya, wasal dari segi bahasa maksudnya sambung. Sambung. Wasal maksudnya sambung dan qata' maksudnya terputus. Qata' maksudnya terputus. Itu maksud dari segi bahasa sahaja. Istilah nanti Ustaz beritahu. Jadi awak ingat hamzah terbahagi kepada dua, hamzah wasal dan hamzah qata'. Nanti Ustaz tanya, berapakah bahagian hamzah? Awak jawab dua. Hamzah wasal dan hamzah qata'. Okey. Untuk minggu ni kita belajar hamzah wasal dahulu. Sebab hamzah wasal tajuk dia panjang. Hamzah wasal tajuk dia panjang, hamzah qata' pendek sikit. Tapi kita tengok hamzah wasal dahulu. Okey, apa pengertian dia? Hamzah wasal. Pengertian dia. Okey. Hamzah wasal dari segi bahasa Ustaz dah bagi tahu maksudnya sambung. Sambung. Okey, dari segi istilah. Maksudnya istilah ni awak tak akan jumpa dalam kamus melainkan awak kena buka buku tajwid baru awak faham apa maksud wasal dari segi istilah. Okey, hamzah wasal adalah alif tambahan. Yang pertama awak ingat dia adalah alif, tetapi alif ini bukan alif asal. Dia adalah alif tambahan. Ingat hamzah dia sebenarnya alif. Jadi yang pertama awak ingat dia adalah alif, dan alif ini adalah alif tambahan. Dia bukan alif yang asal. Kalau hamzah qata' baru hamzah yang asal. Tetapi hamzah wasal dia bukan hamzah yang asal, dia adalah alif tambahan. Okey. Tambahan ketika mana? Tambahan di awal perkataan. Di awal perkataan. Contohnya kalimah intalaqa. Okey, alif ini adalah alif zaidah ataupun alif tambahan di awal perkataan. Dia hanya berlaku pada awal kalimah sahaja. Tengah-tengah kalimah ataupun akhir kalimah dia tak ada. Dia tak akan ada. Jadi awak ingat poin dia yang pertama dia adalah alif. Poin yang kedua dia adalah alif yang tambahan. Ingat poin yang pertama dia ada alif dan yang kedua tambahan. Yang ketiga poin dia adalah di awal perkataan sahaja. Dia hanya berlaku di awal perkataan sahaja. Okey. Poin yang keempat dia adalah diabaikan ketika wasal. Maksudnya alif ini awak abaikan. Seolah-olah dia tak ada ataupun awak tak baca terus. Okey, awak abaikan ketika wasal. Okey, awak kena tengok istilah di antara wasal dan ibtida'. Okey, nanti Ustaz terang satu persatu. Jadi dia diabaikan ketika wasal dan dibariskan. Dibariskan maksudnya awak kena baca baris ketika ibtida'. Ketika ibtida'. Jadi alif ini awak seolah-olah awak bila ketika wasal awak buang. Awak hazaf, awak buang terus. Dan ketika ibtida' awak kena bariskan dia. Kena bariskan dia. Sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Okey, jadi awak kena bariskan dia. Ya.
Okey, apa itu wasal dan apa itu ibtida? Okey, wasal maksudnya menyambung bacaan. Ketika bacaan awak tu sambung, maksudnya tak terberhenti, sambung terus. Itu maksudnya wasal. Jadi alif ini diabaikan ketika awak menyambung bacaan, sambung bacaan. Dan ibtida maksudnya memulakan bacaan, memulakan bacaan. Jadi alif ini dibariskan ketika awak memulakan bacaan. Okey. Contohnya ibtida. Okey, awak mula bila ibtida awak memulakan bacaan. Contohnya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di alhamdu ni awak memulakan bacaan awak. Awak memulakan bacaan awak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alif ini dibariskan ketika ibtida. Ketika ibtida. Nampak di sini ada hamzah wasal. Nanti Ustaz tunjuk macam mana nak kenal dia. Okey, jadi awak kena bariskan. Sebab apa? Sebab memulakan bacaan. Memulakan bacaan. Dan diabaikan ketika wasal. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini pun ada alif. Nampak ni alif. Ini nama juga hamzah wasal juga. Okey. Ketika awak sambung bacaan, alif ini awak abaikan dia. Awak abaikan dia. Seolah-olah dia tak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Okey, ketika ibtida awak baca balik alif ni, baca dengan baris atas. Ar-Rahman. Sebab tu awak baca baris atas. Ar-Rahman Nir-Rahim. Di sini pun ada hamzah wasal, tetapi ketika sambung bacaan awak sambung terus. Awak sambung terus. Okey. Kaedah nak mengenal dia. Nak kenal hamzah wasal. Okey, kaedah nak mengenal adalah terdapat kepala huruf sad. Kepala sahaja. Huruf sad ada kepala sahaja. Macam tu. Yang kecil yang terletak di atas huruf alif. Huruf kepala huruf sad yang kecil yang terdapat di atas huruf alif. Okey, cuba tengok huruf alif ni. Okey, bila awak jumpa huruf alif ini, okey, ada kepala huruf sad, contohnya macam ni. Jadi awak tahu ini adalah hamzah wasal. Huruf alif dan atas dia tu ada kepala macam kepala huruf sad. Ini adalah okey. Jadi huruf alif atas dia tu ada kepala huruf sad. Okey, ini kalau awak jumpa macam ni, ini namanya hamzah wasal. Okey. Kalau awak jumpa yang alif macam ni, dia ada hamzah atas dia. Ini baru hamzah qata'. Ini hamzah qata'. Okey, hamzah qata' dia tak semestinya bentuk atas alif. Kadang-kadang dia bentuk macam ni. Dia macam ya, atas dia ada hamzah. Kadang-kadang dia bentuk waw, atas dia ada hamzah. Ataupun kadang-kadang hamzahnya ini seorang-seorang dia. Ini semuanya adalah hamzah qata'. Okey. Jadi hamzah wasal senang je nak kenal. Huruf alif atas dia tu ada macam kepala huruf sad. Macam tu je. Macam tu je. Huruf alif atas dia tu. Okey. Kaedah bacaan hamzah wasal. Macam mana nak baca? Okey, dia ada tiga kaedah nak baca. 3 cara ataupun 3 kaedah. Jadi awak kena pasti kaedah dia. Okey, yang pertama alif lam. Kalau alif lam, dia ada kaedah dan cara dia tersendirilah. Kalau alif lam, okey, dia ada cara dia. Okey, alif yang pertama dekat alif lam ini adalah hamzah wasal. Alif lam. Okey, alif lam ini. Alif ini adalah hamzah wasal. Okey, alif ini dekat alif lam. Macam mana awak nak baca? Macam mana awak nak baca? Dia ada kaedah dia. Okey. Yang kedua adalah memulakan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga. Okey. Contohnya kalimah intalaqa. Okey, awak nak baca alif ini. Alif ini macam nak baca? Baca atas ke, bawah ke ataupun hadapan, awak kena tengok huruf yang ketiga. Sebab tu dia kata memulakan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga. Kalau huruf ketiga berbaris atas, dia akan dibaca dengan kasrah. Okey, nanti Ustaz tunjuklah. Jadi, yang pertama adalah alif lam, yang kedua adalah berpandukan huruf ketiga, dan yang ketiga memulakan hamzah wasal tidak berpandukan huruf ketiga. Dia ada tiga kategori dia. Yang pertama alif lam,
Yang kedua berpandukan dengan huruf ketiga. Dan yang ketiga tidak berpandukan huruf yang ketiga. Okey. Kita tengok dulu alif lam. Okey. Alif lam sebenarnya alif ini adalah hamzah wasal. Semua kalimah yang ada alif lam dia adalah hamzah wasal. Dia adalah hamzah wasal. Cuba tengok sini alif ini adalah hamzah wasal. Contohnya perkataan al-kitab. Nampak ni? Hamzah wasal. As-salata. Okey. Al-lazina. Al-lazina. Al-muflihun. Al-muflihun. Hamzah wasal. Ingat hamzah wasal hanya dibaca ketika ibtidak sahaja. Dan ketika wasal, ketika sambung bacaan, awak abaikan seolah-olah alif ini tak ada. Seolah-olah alif ni tak ada. Jadi ketika ibtidak bagaimana kita nak baca alif ni? Nak baca baris atas ke, baris bawah ke, ataupun baris hadapan? Dia ada 3 baris ni. Ketika ibtidak. Tapi ketika wasal, alif ini seolah-olah tak ada terus. Awak buang terus. Awak buang. Okey. Kita tengok Okey, cuba tengok. Asal ni dia tak ada baris alif ini. Asal ni tak ada baris. Tetapi ketika ibtidak, ketika memulakan bacaan, alif ini, baris apa awak nak kena letak? Baris apa awak nak kena letak? Jadi, setiap kali awak jumpa alif lam, baris yang perlu ada pada alif ini adalah baris atas. Okey, alif lam, baris dia mesti baris atas. Jadi awak baca al-kitaba. Al-kitaba. Tetapi asal dia tak ada. Asal dia tak ada baris. Cuma ketika ibtidak awak kena letakkan baris atas. Okey, sama. As-salata. Baris atas. Alif pada alif lam awak mesti letak baris atas. As-salata. As-salata. Ini ketika ibtidak. Ketika mulakan bacaan. Sama. Alif lam. Al-lazina. Dibaca baris atas. Al-lazina. Al-lazina. Okey. Lagi. Al-muflihuna. Baris atas. Al-muflihuna. Okey. Tetapi kalau ketika wasal, ketika sambung bacaan, alif ini seolah-olah tak ada. Awak buang terus. Sebab tu kalau awak baca wa minan nas, wa minan, nun terus sambung nun. Wa minan nas. Awak tak baca wa minal annas, tak baca. Bukan baca baris atas di sini. Kalau ketika sambung, awak buang terus alif ini. Awak sambung terus wa minan nasi may yaqulu. Salah kalau awak bariskan dengan baris atas. Salah kalau awak bariskan dengan baris atas. Awak baca wa minal annas. Wa minal annas. Salah. Okey, ini ketika wasal. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nampak di sini pun ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Ketika sambung bacaan, alif ini awak seolah-olah dia tak ada. Billah terus sambung. Billah. Billah. Salah kalau awak baca dengan baris atas. Bi Allah. Bi Allah. Salah salah. Sebab apa? Dia ketika wasal. Okey, ketika ibtidak dia ada, baru ada. Baru ada. Awak sebut Allah. Alif ini awak baca baris dengan baris atas. Allah. Tetapi kalau ketika awak sambung wasal, awak terus sambung. Billah. Seolah-olah alif ini tak ada. Sama juga. Wabil yaumi. Wabil yaumi. Okey, nampak di sini. Hamzah wasal juga. Jadi ketika sambung, hamzah ini seolah-olah dia tak ada. Tetapi kalau ketika ibtidak, awak baca al-yaumi. Al-yaumi. Alif ini dibaca baris atas. Okey, sama. Wabil yaumil akhiri. Ini pun hamzah wasal. Nampak ni? Kepala huruf sad di sini. Hamzah wasal. Jadi ketika wasal, awak sambung. Seolah-olah alif ini tak ada. Alif ini tak ada. Awak sambung terus. Wabil yaumi. Wabil yaumil akhiri. Wa ma hum bimu'minin. Okey, wa ma hum bimu'minin. Tetapi ketika ibtidak awak baca macam mana? Baris atas. Al-akhirata, al-akhiri. Baca baris atas ketika ibtidak. Al-akhir. Al-akhir. Okey. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.